Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada semua rakan serta follower di page FTR Bidadari Solution. Okey, apa khabar anda semua hari ini? Soleha doakan agar semuanya dalam keadaan sihat walafiat. Stay at home, insya-Allah. Kita tenang, kita akan menang, insya-Allah. Allah akan jaga kita. Okey, hari ini merupakan perkongsian ilmu daripada Soleha hari yang ke-24 pada sesi tahun 2021. Alhamdulillah. Okey, boleh tolong share dan boleh tolong kongsikan link live Soleha pada petang ini supaya lebih ramai orang yang akan dapat manfaat daripada perkongsian ilmu yang berkat, insya-Allah. Okey, tajuk hari ini adalah kejayaan sebenar. Apakah maksud kejayaan yang sebenar? Adakah kejayaan tu hanya terletak pada harta yang banyak, pada wang ringgit yang banyak, ataupun kedudukan dan pangkat? Okey, Soleha akan sharekan maksud kejayaan yang sebenar menurut Islam adalah okey, tapi sebelum tu jom sama-sama kita berselawat dan juga berdoa semoga Allah memberkati dan merahmati majlis ilmu kita pada petang ini, insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya mujib. Okey, waalaikumsalam kepada semua yang memberi salam. Alhamdulillah. Soleha doakan anda semua sentiasa dalam rahmat kasih sayang Allah. Thank you juga kepada semua yang share kan Soleha punya link live pada petang ini. InsyaAllah sedikit sebanyak perkongsian Soleha hari ini akan menjadi saham akhirat kalian kerana menyebar-nyebarkan ilmu pengetahuan dan ilmu akhirat especially. Okey, apakah maksud kejayaan yang sebenar? Okey, menurut Islam, kejayaan seseorang tu yang sebenar-benarnya adalah apabila dia dapat melawan hawa nafsu daripada melakukan perkara tercela, perkara yang mungkar. So, adakah kita pada hari ini dapat mengawal sebaik-baiknya nafsu dalam diri kita? Nafsu nak membazir, nafsu nak berlebih-lebihan, nafsu nak kelihatan cantik di mata orang. So, dekat sini, kita hendaklah menjaga hawa nafsu kita, jaga maruah diri kita, jangan sampai mengundang fitnah, jangan sampai mengundang murka Allah. Kita terlampau berlebih-lebihan, terlampau over dengan keduniaan, terlampau ekstrim nak cantik sehingga melakukan pembedahan plastik, sehingga mewarnakan rambut, sehingga mengubah ciptaan Allah. Setiap sesuatu kejadian yang Allah ciptakan, kalau kita ubah dengan sengaja tanpa sebab munasabah, kita akan menanggung dosa yang amat besar. So, soalnya hari ni, adakah kita bersyukur Allah ciptakan mata kita sebegini, kita nak mata besar. Allah ciptakan kening kita elok, alis yang cantik, tiba-tiba kita nak cukur kening. Allah ciptakan rambut kita hitam, tiba-tiba kita nak warnakan, nak dye rambut dengan warna perang, warna merah, warna pink, warna kelabu. So, itu adalah berdosa besar. Soalnya hari ni, kita terlampau ekstrim nak cantik, nak orang puji, nak perhatian orang. Seolah-olah kita ni kekurangan kasih sayang, lalu kita melakukan sesuatu yang tercela. Lalu kita tak dapat kawal nafsu kita, kita nak orang puji-puji kita nak orang sanjung-sanjung kita. Lalu inilah dinamakan dengan kita tak dapat lawan hawa nafsu kita. Tetapi kejayaan sebenar bagi seorang mukmin, seorang muslimah adalah bila mana dia dapat mengawal hawa nafsu dia daripada melakukan perkara yang dilarang. Allah larang untuk kita minum arak. Allah larang kita untuk melakukan syirik. Allah melarang kita untuk berzina dan membunuh. So di sini kita patuhlah dan jadilah hamba yang bertakwa, hamba yang beriman dan melakukan apa yang Allah suruh. Kita jaga solat kita jaga zikrullah kita jaga kalamullah kita tak lupa Allah, kita menjaga iman dan hati kita daripada kekotoran. So, soalnya hari ni, hawa nafsu kita, adakah kita dah berjaya kawal? Adakah kita dah berjaya jaga hati kita daripada bersangka-sangka buruk dengan orang, daripada menyebar-nyebarkan aib orang, daripada kita ni buruk sangka dan
ada banyak penyakit hati dalam diri kita, selalulah beristighfar dan selalulah bertaubat. Sesungguhnya Allah tu Maha Pengampun. Maksud kejayaan yang sebenar menurut Islam adalah bila mana kita mampu untuk lawan hawa nafsu kita. Kita mampu untuk mengelak melakukan dosa. Kita mampu untuk menjauhkan diri kita daripada kancah maksiat. Itu adalah kejayaan sebenar menurut Islam. Okey, yang kedua. Kejayaan sebenar menurut Islam adalah bila mana kita dapat menentang kemungkaran. Kita tengok anak kita tak tutup aurat, kita tegur. So, itu adalah kemenangan. Itu adalah kejayaan. Tetapi seorang bapa yang dayus, seorang suami yang dayus, tak berani nak tegur isteri, tak berani nak tegur anak perempuan, anak dah akil balik, isteri adalah bidadari dia, kenapa sanggup dibiarkan isteri mendedahkan aurat bila keluar rumah, anak-anak tak pakai tudung, anak-anak mendedahkan aurat? Di manakah tanggungjawab seorang bapa? Adakah kita nanti nak jadi golongan yang haram masuk syurga sebab dayus nak menegur anak-anak kita, nak menegur isteri kita kerana sengaja mendedahkan aurat? So, di sini kejayaan yang sebenar adalah bila mana seorang bapa, seorang suami, seorang lelaki mampu untuk mencegah ahli keluarganya untuk melakukan kemungkaran, mampu untuk melawan segala anasir-anasir jahat berlaku dalam rumah tangganya. Itu adalah kejayaan yang sebenar, di mana bila dapat melahirkan keluarga yang bahagia, usrati jannati, keluargaku syurgaku. Dan disitulah kejayaan Islam sangat-sangat menitik beratkan supaya kita bersepadu, bersilaturahim dalam keluarga kita dengan penuh kasih sayang. Okey, yang ketiga. Kejayaan yang sebenar menurut Islam adalah bila mana kita dapat mengajak orang untuk turn back to Allah. Itu adalah berjaya yang sebenar. Bukannya berjaya tu bila kita kata kita banyak duit, kita ada rumah besar-besar, kita ada pangkat tinggi, kita dapat belajar sampai PhD master. No, dalam Islam, Islam tak pandang pun semua tu. Islam tak pandang kedudukan, pangkat, harta atau darajat. Tetapi yang Islam pandang adalah amal kita. Islam pandang adalah pahala kita. Adalah bekalan yang kita bawa di hari akhirat kelak. Dan kejayaan yang sebenar adalah bila mana setiap hari berapa banyak orang yang kita berjaya untuk bawa dia turn back to Allah. Berapa ramai orang murtad dekat luar sana yang kita berjaya Islamkan semula. Berapa ramai orang mu'alaf non-Muslim yang berjaya kita tarik untuk cinta dekat Islam, peluk agama Islam, mengucap syahadah. Itu adalah kejayaan sebenar. Dan Soleha terinspirasi dengan kisah Ustaz Elbit Yu. Sebenarnya sebelum ni beberapa hari Ustaz Elbit Yu berjaya mengislamkan lebih daripada 490 orang non-Muslim untuk memeluk agama Islam. Subhanallah. Adakah kita mampu untuk buat macam beliau? Hanya orang yang terpilih yang mampu untuk menyeru, mengajak dan memimpin orang yang bukan beragama Islam untuk mencintai Islam. Itu adalah sebaik-baik hamba. Hanya yang terpilih. Hanya yang terpilih yang Allah pilih untuk dia ajak sama-sama mengucap kalimah syahadah. Subhanallah. Kalau dengar mereka tu, tengok video mereka mengucap syahadah, rasa nak menitis air mata. Betapa ramainya, sekelip mata Allah nak bagi hidayah tu pada orang-orang tertentu, dan orang tersebut dia yang layak untuk mengajak untuk memeluk agama Islam. Subhanallah. Kita hari ni berapa ramai orang yang kita dah bantu, berapa ramai orang yang kita dah dakwah, berapa ramai orang yang terkesan dengan iklan kita asbab kita berdakwah untuk menarik tangan ramai orang turn back to Allah. Berapa ramai yang kita dah ajak pergi masjid, menuntut majlis ilmu, tadarus Al-Quran bersama-sama, khatam Al-Quran satu hari satu juzuk. So, berapa ramai yang kita dah bantu? Dan adakah kita juga membantu diri kita untuk berubah, tarbiyah diri kita untuk menjadi lebih baik? So, sebaik-baik hamba adalah yang memberi manfaat kepada ramai orang. Itu adalah yang terbaik. Always turn back to Allah. Okey, yang keempat. Apakah maksud kejayaan yang sebenar? Kejayaan yang sebenar adalah apabila kita dapat istiqomah dalam ibadah. Istiqomah tu sangat-sangatlah susah dan sangatlah payah. Tetapi istiqomah tu hanya akan dilalui serta dilakukan oleh orang yang berhati kental. Di mana
dia sentiasa kuat semangat untuk meneruskan rutin-rutin amalan dia secara berterusan hanyalah semata-mata dia nak mengharapkan redha Allah. Bukan dia nak harapkan pujian manusia, bukan dia nak riak, bukan dia nak takabur, bukan dia nak menunjuk-nunjuk. Tetapi apa yang dilakukan secara istiqamah tu adalah untuk mendidik diri dia untuk menjadi hamba yang bertakwa. Soalnya hari ni, adakah kita istiqamah dalam amalan kita? Adakah kita jaga zikrullah kita? Adakah kita istiqamah mengaji setiap hari? Adakah kita istiqamah untuk melakukan solat sunat setiap hari? Kita tanya diri kita, di situlah letak iman kita. Sebanyak mana kita istiqamah, sebanyak mana tingkatan kita dalam amalan, konsistensi kita dalam ibadah kita, di situlah terletaknya kejayaan kita. Andai kita istiqamah dalam ibadah, maka Allah akan memberikan kita rezeki yang melimpah ruah, rezeki yang barakah dan rezeki yang sentiasa mengalir tak putus-putus, insya-Allah. Yang kelima, kejayaan yang sebenar adalah bila mana kita mengenal Allah dan beriman kepada Allah yang satu. Tiada lagi Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Kita yakin dan berpegang dengan akidah Islam kita yang sebenar-benarnya. Kita mengaku kita beriman kepada Allah, kita jadilah hamba yang bertakwa. Kita tak tinggal solat kita tak tinggal mengaji kita tak tinggalkan amalan-amalan sunat. Kita selalu menyantuni ibu bapa kita selalu menyantuni orang sekeliling kita, dan kita menjaga ukhuwah silaturahim sesama manusia. Dan disitulah bila mana kita mengenal Allah, kita selalu menyebut nama Allah, Asmaul Husna. Bila mana kita mengenal Allah, tiada sedetik pun tanpa kita mengingati Allah. Dalam hati kita hanyalah Allah, Allah, Allah. Dan semoga Allah memelihara iman kita dan Allah kekalkan hidayah dalam diri kita hinggalah akhir hayat kita. Alangkah ruginya dan alangkah sedihnya andai sebelum kita menutupkan mata, Allah tarik nikmat hidayah. Na'udzubillah min zalik. Okey, dan yang terakhir, kejayaan yang sebenar-benarnya adalah apabila kita menjadi Muslim dan mukmin yang sejati. Kita menunjukkan akhlak dan adab yang baik sesama manusia. Sebab tu adab tu adalah lebih tinggi daripada ilmu. Andai kita ada ilmu tinggi tetapi kita tak jaga akhlak kita cakap main lepas, kita suka sebarkan fitnah, kita suka sebarkan aib orang, tak suka nak berbincang, maka di mana adab kita? Di mana akhlak kita? Di mana kita nak memperjuangkan dan nak mempertahankan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sebab tu pada hari ini, kalau kita nampak orang bertelagah, kita nampak orang berdebat, kita senyap. Jangan kita mengapi-apikan. Jangan kita menjadi api dalam sekam. Tetapi tenanglah. Jiwa yang tenang dan bersabarlah. Jiwa yang sabar, jiwa yang tenang, itulah kunci sebuah syurga. Allah tak suka tengok umatnya, hambanya bersengketa. Nabi Muhammad tak suka tengok umatnya bergaduh, bertelagah. Sedangkan Islam tu adalah agama yang bersepadu. Islam tu adalah agama yang berjemaah. Kenapa kita nak bergaduh, berdebat, nak menang sentiasa, tak nak dengar pendapat orang? Sedangkan Islam tu adalah agama yang indah, penuh dengan kasih sayang. Maka hidupkanlah kasih sayang sesama kita dengan seikhlas hati kita, insya-Allah. Berpesan-pesan dengan kebaikan dan menjauhi segala kemungkaran, insya-Allah. Sesungguhnya kita adalah hamba yang Allah pilih untuk di jalan dakwah ni. Sesungguhnya kita ni banyak amanah yang belum kita selesaikan. Lakukanlah dengan penuh semangat dan sentiasa meletakkan Allah nombor satu dalam setiap urusan kita. Kita kejar akhirat, maka Allah akan mempermudahkan urusan dunia kita. Kita kejar keuntungan akhirat, maka kita akan beroleh keuntungan dunia, insya-Allah. Okey? Semoga bermanfaat perkongsian Solehah hari ini. Solehah harap anda sentiasa dalam jagaan Allah, sentiasa dipermudahkan urusan dunia akhirat. Sesungguhnya hati yang bersih itu akan menghadirkan rezeki yang melimpah ruah. Kalau rezeki kita stuck, rezeki kita sempit, mesti ada salah kita. Mesti kita ada sakitkan hati orang. Mesti kita ada salah dengan keramat hidup kita. Dan inilah yang kita kena perbetulkan setiap hari, insya-Allah. Okey? Semoga bermanfaat perkongsian petang ni. Solehah sudahi dengan lafaz wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.